Assalamualaikum semua, kembali lagi ke channel Dimaras Development. Hari ini saya ingin berkongsi tentang perbezaan antara pendawaian satu fasa dan tiga fasa. Jom teruskan bersama saya. Apa khabar? Saya Akmal Hakimi, merupakan pegawai pemasaran di Dimaras Development. Jika anda mahu membina rumah, mahu ilmu supaya tidak tertipu dengan scammer, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tekan butang loceng supaya anda tidak ketinggalan dengan update terkini daripada saya. Sebelum saya meneruskan ke topik kita pada hari ini, sila tonton iklan promo yang kami sediakan ini terlebih dahulu. Kami, Dimaras Development M9 Berhad, merupakan kontraktor perumahan yang membina rumah di Kelantan dan Terengganu. Syarikat kami telah mula beroperasi sejak dari tahun 2007 lagi. Fokus perniagaan kami adalah membina rumah atas tanah sendiri dan juga pakej rumah berserta dengan tanah. Bagi memudahkan urusan bakal pelanggan-pelanggan kami, pihak Dimaras akan menguruskan semua proses dari A sampai Z. Ini bermaksud pihak kami akan menguruskan proses melakar plan rumah, urusan kelulusan plan, urusan guaman, urusan memohon pinjaman dan seterusnya pembinaan rumah idaman anda. Untuk sebarang pertanyaan lanjut, anda boleh hubungi nombor 011 1496 7483 atau layari laman web kami iaitu dimaras.com. Kembali ke topik kita pada hari ini. Mesti semua tahu kan tentang pendawaian ataupun biasa disebut sebagai wiring. Jadi hari ini saya nak terangkan tentang perkara yang ramai sangat tak tahu, ramai sangat pening, malah ada yang tak tahu langsung, iaitu pendawaian satu fasa dan tiga fasa. Apa beza dia? Yang mana satu lebih baik? Yang mana satu lebih murah? Hari ini saya akan terangkan benda tu. Pertama sekali, jom kita tengok apa maksud dia. Pendawaian satu fasa adalah situasi di mana kuasa yang dibekalkan hanya oleh satu wayar sahaja. Voltan yang dibekalkan adalah berbeza secara berkala. Lebih mudah faham, fasa satu ni voltan dia ada menaik menurun setiap masa dan tidak sama secara berterusan. Untuk yang tiga fasa, ia dibekalkan menggunakan tiga wayar yang membawa arus. Arus bergantian pada setiap kabel yang dibekalkan mempunyai frekuensi dan voltan puncak yang sama. Maksudnya, kuasa yang dibekalkan akan berterusan, jadi tak akan ada masalah wiring short lagi. Saya nak share sikit tentang bil elektrik untuk satu fasa dan tiga fasa. Tentang bil elektrik, tarif satu fasa dan tiga fasa untuk rumah adalah sama sebenarnya. Sepatutnya, kos bil elektrik adalah sama, tidak kira korang menggunakan satu fasa atau tiga fasa. Ada yang mendakwa bil elektrik lebih jimat jika kita menggunakan tiga fasa. Tetapi, secara matematik, untuk pengiraan secara tepatnya, penjimatan tidak berlaku sekiranya bekalan elektrik dari TMB adalah bersih, terpulang pada penerimaan masing-masing. Satu fasa dan tiga fasa adalah lebih kepada penggunaan bebanan elektrik yang ditanggung oleh sesebuah rumah untuk jangka masa yang panjang. Sebagai contoh, sekiranya rumah anda ada 9 biji aircon dan menggunakan bekalan satu fasa, kemungkinan kabel utama anda akan cepat panas dan kabel akan cepat cair. Tetapi, jika menggunakan bekalan tiga fasa, 9 biji aircon tu akan dibahagikan kepada tiga fasa iaitu red, yellow and blue. Jadi, setiap fasa hanya menanggung 3 biji aircon sahaja. Lebih selamat dan tidak terbeban kabel tu. Tips untuk mengurangkan bil elektrik rumah korang melambung mencanak naik, salah satu caranya ialah korang boleh gunakan saiz kabel ke poin beban dengan menggunakan kabel yang lebih besar dari saiz standard, terutama pada poin aircon. Saiz standard 2.5mm untuk aircon kegunaan di rumah. Anda boleh gunakan saiz 4mm atau 6mm untuk mempercepatkan arus masuk. Kenapa kita buat macam tu? Semua tahu aircon memerlukan kuasa dan voltan yang tinggi. Lebih-lebih lagi semasa aircon tu nak mula dihidupkan, ia memerlukan arus yang agak tinggi semasa dihidupkan untuk menyejukkan ruangan itu. Dengan saiz kabel yang besar, ia dapat membantu meringankan arus yang masuk lebih cepat dan tidak terbeban. Tapi, penggunaan kabel yang besar memerlukan kos yang tinggi pada mulanya. Tinggi pada kos barang saja dan murah pada hari-hari akan datang. Kalau korang memang jenis buka aircon 24 jam, 7 hari seminggu, jangan cakap pasal penjimatan. Memang bil elektrik anda akan melambung tinggi. Tips lain adalah menggunakan alat elektrik yang mempunyai simbol save energy. Contoh aircon jenis inverter.
Sekarang dah macam-macam jenis ada kat pasaran. Korang boleh tengok je, boleh survey. So, terpulanglah kepada anda untuk menaik taraf kepada pendawaian 3 fasa atau tidak. Cuma, kerja menaik taraf ni memerlukan kos tambahan yang tinggi. Semuanya bergantung kepada situasi dan keadaan dan pada harga barang dan juga upah kontraktor untuk menjalankan kerja tersebut. Deposit meter untuk dijelaskan kepada TMB, harga anggaran mengikut keadaan rumah anda. Bagi domestik tidak termasuk upah kontraktor. Harga tu deposit TMB sahaja. Upah kerja dan barang-barang lain seperti DB, kabel dan lain-lain tu bergantung pada jarak dan kerja dan juga upah kontraktor. TMB menggalakkan pendawaian elektrik sesebuah rumah dinaik taraf kepada sistem 3 fasa sekiranya bil elektrik rumah korang melebihi 300 atau penggunaan arus elektrik melebihi 50A. Bagi pandangan saya akan memilih pendawaian 3 fasa kerana ia lebih tahan. Walaupun kos untuk pemasangannya agak mahal sedikit berbanding dengan 1 fasa, tapi apalah sangat kalau nak dibandingkan dengan bil elektrik kita melambung tinggi. Kesimpulannya, 3 fasa banyak kelebihan dia berbanding 1 fasa. Tetapi kalau anda masih lagi pening tentang pendawaian ini, jangan risau, pihak kami sentiasa boleh dihubungi. Okey, itu sahaja perkongsian daripada saya hari ini. Saya harap anda semua telah belajar sesuatu daripada video ini dan jangan lupa untuk like, subscribe dan share video ini supaya lebih ramai lagi orang yang tahu dan mendapat manfaat daripada video ini. Assalamualaikum.